Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hari ini, cikgu akan berkongsi berkaitan dengan format pentafsiran sejarah 1249 KSS. Untuk makluman semua pelajar, KSSM Sejarah bermatlamat memberi kefahaman mengenai masyarakat, negara kita Malaysia dan dunia. Usaha ini dapat memupuk dan memperkukuhkan identiti diri serta semangat setia pada negara sebagai warga negara Malaysia yang arif dan peka tentang peristiwa sejarah negara. KSSM Sejarah juga dapat mewujudkan semangat perpaduan, perasaan kekitaan, kesedaran kebangsaan dan memperkukuhkan perasaan cinta akan negara. Itulah antara matlamat KSSM dalam mata pelajaran sejarah. Bagi meneruskan format sijil pelajaran Malaysia untuk KSSM tahun 2021, adalah lebih baik kita lihat dulu apakah tema sejarah SPM KSSM. Untuk makluman semua pelajar, tema bagi sejarah tingkatan 4 ialah satu saja tema, iaitu berkaitan dengan pembinaan sebuah negara dan bangsa Malaysia ataupun dipanggil Persekutuan Tanah Melayu. Manakala sejarah tingkatan 5, temanya adalah Malaysia dan masa hadapan. Pelajar-pelajar juga perlu mengetahui apakah subtajuk yang terkandung dalam tema tersebut. Untuk makluman, terdapat 3 tajuk utama dalam buku teks sejarah tingkatan 4 yang bertemakan pembinaan negara. Pertama dipanggil tema ataupun dipanggil tajuk 9, subtajuk 9. Merangkumi bab 1, bab 2 dan bab 3, iaitu berkaitan dengan semangat nasionalisme di Malaysia sebelum Perang Dunia Kedua. Bermula dengan bab 1, iaitu mengambil kira berkaitan dengan warisan negara bangsa, kebangkitan nasionalisme dalam bab 2 dan bab 3, konflik dunia dan kedudukan Jepun di negara kita. Inilah yang berlaku sebelum Perang Dunia Kedua. Untuk subtajuk nombor 10, terdiri daripada bab 4, bab 5 dan bab 6. Merujuk kepada tajuk perjuangan rakyat ke arah kemerdekaan tanah air. Bab 4, kita akan belajar berkaitan dengan era peralihan kuasa British di negara kita semasa pemerintahan kerajaan British yang menimbulkan perjuangan rakyat ke arah kemerdekaan. Bab 5 berkaitan dengan Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan bab 6 itu berkaitan dengan ancaman komunis dan pengisytiharan darurat. Tajuk ini membincangkan perjuangan rakyat semasa era penjajahan British, semasa pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan perjuangan menentang komunis dan pengisytiharan darurat di negara kita. Tajuk seterusnya iaitu tajuk yang ke-11,
merangkumi bab 7, bab 8, bab 9 dan bab 10. Temanya ialah berkaitan dengan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Dalam bab 7, kita akan lihat bagaimana negara kita berusaha ke arah kemerdekaan. Manakala bab 8, usahanya diperlihatkan dalam proses pilihan raya. Sehinggalah bab 9 terbentuknya sebuah perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1957 dan yang terakhir peristiwa pemasyuran kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Secara kronologinya diteruskan lagi dalam sejarah tingkatan 5 berkaitan dengan Malaysia dan masa hadapan. Tajuk nombor 12 berkaitan dengan bab 1, bab 2 dan bab 3 tingkatan. Satu lagi ialah bab 4. Maaf ya, tingkatan 5. Bab 1 ialah berkaitan dengan kedaulatan negara. Diikuti ialah bab 2, Perlembagaan Persekutuan. Bab 3, Pembentukan Raja Berperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen. Dan untuk tajuk yang terakhir ialah berkaitan dengan bab 4, Sistem Persekutuan. Itulah cara pengukuhan ke arah kedaulatan negara. Seterusnya, untuk tajuk nombor 13, melibatkan bab 5 dan bab 6. Bab 5 berkaitan dengan pembentukan Malaysia dan bab 6 berkaitan dengan cabaran selepas pembentukan Malaysia. Jadi tajuknya ialah berkaitan dengan pembentukan Malaysia. Tajuk ke-14 meliputi bab 7 dan bab 8. Itu berkaitan dengan kemakmuran negara. Bab 7 berkaitan dengan membina kesejahteraan negara. Manakala bab 8 membina kemakmuran negara. Manakala tajuk yang ke-15 itu tajuk Malaysia di Persada Dunia. Meliputi bab 9 berkaitan dengan dasar luar Malaysia dan bab 10 kecemerlangan Malaysia di Persada Dunia. Itulah antara tema sejarah SPM KSSM untuk tahun 2021. Itu meliputi 2 tema dan 7 sub tajuk. 3 tingkatan 4 dan 4 tingkatan 5. Seterusnya, kita lihat pula format instrumen peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM mulai tahun 2021. Untuk makluman semua pelajar, inilah draft secara umum yang diberikan berkaitan dengan kertas peperiksaan SPM yang terbahagi kepada kertas 1 dan juga kertas 2. Akan cikgu bincangkan untuk seterusnya. Untuk makluman semua, kertas 3 telah dimansuhkan dalam peperiksaan SPM 2021 iaitu KSSM. Dan dari segi pengiraan markah merujuk kepada kertas 1 ialah 40 markah dan kertas 2 100 markah
Pengiraannya ialah kertas 1 ditambah dengan kertas 2 dibahagikan dengan 140 dan didarabkan dengan 100. Kita lihat satu persatu berkaitan dengan sejarah kertas 1. Sejarah kertas 1, kod 1249/1 merupakan jenis item objektif, iaitu sebanyak 40 soalan. Diikuti pula markahnya ialah 40 markah dan konstruk yang akan dinilai ialah mengingat, memahami, mengaplikasi dan menganalisis. Tempoh ujian ataupun peperiksaan bagi kertas 1 ialah selama 1 jam. Berkaitan dengan konteks, merangkumi 40 soalan, 20 soalan adalah daripada tingkatan 4 dan 20 lagi soalan bermula dengan soalan nombor 21 hingga 40 datangnya daripada DSKP tingkatan 5. Pembahagian yang seimbang di antara sejarah tingkatan 4 dan sejarah tingkatan 5. Aras kesukarannya ialah 5:3 dan nisbah 2. Kita lihat contoh item kertas 1. Terdapat beberapa bentuk aneka pilihan dalam kertas 1 seperti adanya jawapan A, B, C dan D. Seterusnya, ada juga soalan berbentuk Roman 1, 2, 3 dan 4 dan kemudian diikuti oleh jawapan A, B, C dan D. Seterusnya, ada juga soalan yang berbentuk pasangan yang memerlukan kita menganalisis membanding beza untuk aras yang lebih tinggi. Inilah antara beberapa bentuk soalan kertas 1 aneka pilihan ataupun objektif. Seterusnya, kita lihat pula contoh item kertas 2. Format instrumen SPM mulai tahun 2021 bagi kertas 2 terdiri daripada subjektif respon terhad dan subjektif respon terbuka. Bilangan soalan terbahagi kepada 2 bahagian, iaitu bahagian A 4 soalan respon terhad dan setiap soalan adalah 10 markah. Wajib jawab semua soalan dan markah keseluruhannya ialah 40 markah. Manakala bahagian B 5 soalan respon terbuka terdiri daripada 3 soalan sahaja yang wajib dijawab. Setiap soalan markahnya ialah 20 markah dan untuk 3 soalan 60 markah dan keseluruhannya ialah 100%. Untuk makluman, perbezaan SPM, KBSM dan KSSR ialah tiada wajaran. Iaitu di mana KBSM hari itu kertas 2 ni wajarannya ialah 50%. Tapi kali ini kita kira tiada wajaran. Pengiraannya ialah tiada wajaran. Konstruk. Aspek mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta. Tempoh ujian ialah 2 jam 30 minit dan merangkumi topik sejarah tingkatan 4 dan tingkatan 5. Kesemua soalan
untuk respon terbuka ialah 5 soalan. Dan kaedah penskoran sama ada berbentuk analitik dan holistik dengan aras kesukarannya ialah 5, nisbah 3 dan juga nisbah 2 untuk soalan aras tinggi. Kita lihat dulu contoh soalan yang terkandung dalam kertas 2 tetapi kategori soalan kebat. Untuk makluman, pendedahan kepada soalan kebat ialah membantu pelajar untuk menjawab persoalan yang terkandung dalam soalan peperiksaan di luar daripada fakta yang terkandung dalam buku teks. Bahagian A, terdapat soalan kebat dalam pecahan yang terakhir. Kebiasaannya ialah pada bahagian C. Pelajar wajib menjawab 4 soalan dan setiap soalan kebat kemungkinannya merangkumi 4 markah. Jumlah keseluruhannya ialah 16 markah pada bahagian A. Manakala pada bahagian B, pelajar wajib menjawab 3 soalan dan setiap markah soalan kebat adalah 8 markah dan jumlahnya ialah 24 markah bagi bahagian B. Jumlah keseluruhan markah bagi soalan kebat ialah 40. Makluman ini penting memberi pendedahan kepada pelajar bahawa soalan kebat adalah 40 markah dan soalan fakta adalah 60 markah. Cikgu mengharapkan pelajar memberi fokus kepada soalan kebat yang merangkumi keseluruhan 40 markah. Kita lihat pula aspek seterusnya, konstruk yang akan ditaksir. Untuk konstruk ni, terdapat beberapa aspek yang telah cikgu bincangkan tadi, iaitu pengetahuan dan kefahaman tentang fakta sejarah, istilah sejarah, konsep sejarah, teori sejarah mengikut pandangan tokoh-tokoh negara dan juga luar negara. Kemahiran dari segi mengaplikasi, menguji kebolehan murid menggunakan kemahiran ini untuk menjelaskan, menggambarkan, memberi contoh, membuat kronologi tentang sesuatu peristiwa sejarah. Mampu untuk menganalisis, menguji kebolehan murid mencerakin, mengumpul maklumat, memberi gambaran, menganalisis, membanding, menghurai berkaitan dengan peristiwa ataupun fakta sejarah. Mampu untuk menilai, iaitu menguji kebolehan murid membuat pertimbangan dan keputusan menggunakan pengetahuan, pengalaman, kemahiran dan menilai serta membuat justifikasi, kesimpulan, membahaskan dan sebagainya. Inilah konstruk yang akan ditafsir untuk aras kemahiran menilai. Konstruknya kemahiran mencipta atau menjana idea. Ini ialah konstruk yang paling tinggi dengan nisbah 2 dalam soalan sejarah SPM. Ianya memerlukan pelajar untuk menguji kebolehan murid merancang, mencipta bagi menghasilkan sesuatu perkara atau idea yang kreatif dengan menggabungkan pelbagai elemen
Pelajar mampu mencipta, meramal, membina, menimajinasi, menjana idea, mencadangkan dan juga membuat rumusan tentang sesuatu peristiwa atau fakta sejarah yang dibincangkan, diberi rangsangan dalam soalan sejarah SPM. Inilah antara konstruk-konstruk yang akan ditafsirkan dalam peperiksaan sejarah SPM. Seterusnya, kita lihat contoh-contoh soalan subjektif respon terhad 40 markah. Soalan yang pertama dan kedua ialah daripada buku teks sejarah KSSM tingkatan 4, diikuti oleh soalan nombor 3 dan nombor 4 buku teks sejarah KSSM tingkatan 5. Soalan mempunyai ceraian sama ada soalan A, B ataupun C yang kemungkinannya adalah kebat. Cadangan masanya dianggarkan daripada 2 jam setengah. Bahagian A memerlukan lebih kurang 60 minit ataupun 1 jam. Bermaksud, setiap soalan subjektif, pelajar perlu peruntukkan masa selama 15 minit untuk menjawab 4 soalan struktur ataupun dikenali sebagai subjektif respon terhad. Okey, ini adalah contoh soalan subjektif respon terhad, iaitu 4 soalan dan merangkumi markah 40 markah. Kita lihat pula bahagian B, subjektif respon terbuka. Jumlah markah diperuntukkan ialah 60 markah. Cadangan masa lebih kurang 1 jam 30 minit. Daripada 5 soalan respon terbuka yang diberikan dalam soalan, setiap soalannya 20 markah. Soalan juga mempunyai ceraian A, B, C. C untuk soalan kebat dan pelajar perlu menjawab 3 soalan sahaja untuk mencapai markah 60 markah. Dicadangkan, setiap soalan mengambil masa lebih kurang 30 minit. Itulah antara 2 bentuk soalan bahagian A dan B pada kertas 2 sejarah SPM KSSM 2021. Ini adalah contoh bentuk soalan respon terbuka. Contoh soalan esei yang merangkumi 20 markah. Kita lihat pula ialah kaedah penskoran. Terdapat 2 kaedah penskoran, sama ada berbentuk analitik dan yang kedua berbentuk holistik. Contoh soalan. Orang Melayu menentang Malaya Union tetapi menerima pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Mengapakah orang Melayu menentang Malaya Union? Apa yang cikgu ingin kongsikan di sini ialah bukan jawapan kepada soalan ini, tetapi cikgu nak menyatakan bahawa penskoran untuk soalan ini adalah berbentuk analitik. Itu memerlukan pelajar memberi fakta berkaitan dengan persoalan mengapakah. Seterusnya, kita lihat pula contoh soalan yang penskorannya adalah holistik. Soalannya berbunyi, orang Melayu menentang Malaya Union tetapi menerima pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948.
Soalannya ialah, sejauh manakah prinsip-prinsip yang terdapat dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 kekal sehingga kini? Jawapannya dalam bentuk penskoran holistik. Penskoran holistik rinciannya berasaskan aras, iaitu ini adalah jawapan terbaik pelajar yang akan mendapat aras 4 merangkumi 7 hingga 8 markah. Ciri-cirinya mestilah pengetahuan dan pemahaman yang sangat jelas. Dari segi bukti, contoh yang diberi pun adalah sangat sesuai. Pelajar juga mampu membuat inference yang tepat. Jawapannya sangat mendalam, terperinci dan pengolahannya juga adalah menarik serta menunjukkan kematangan. Barulah pelajar tersebut layak untuk mendapat markah penskorannya aras 4. Manakala penskoran aras 3, pelajar dapat menyatakan pengetahuan dan pemahaman yang sangat jelas berasaskan bukti dan contoh yang sesuai. Pelajar juga mampu membuat inference, jawapan yang mendalam, mampu mengolah dengan secara menarik. Tetapi mungkin ada sedikit kekurangan berbanding dengan aras 4. Maksimum markahnya adalah 5 hingga 6 markah. Seterusnya, kita lihat pula pencapaian skoran pelajar untuk aras 2. Pengetahuan dan pemahaman masih lagi jelas, ada fakta. Tetapi jawapan yang dihuraikan terhad dan pengolahannya kurang menarik. Pelajar mampu mendapat markah 3 hingga 4 markah bagi aras 2. Yang terakhir ialah aras 1. Jawapan yang diberikan oleh pelajar merujuk kepada pengetahuan dan pemahaman berkaitan dengan fakta tersebut tetapi terhad. Jawapannya terlalu mudah dan umum, tanpa ada contoh, tanpa ada bukti. Pengolahannya juga terhad dan kurang menarik. Pelajar mampu mendapat markah 1 hingga 2 markah. Secara umumnya, sekiranya pelajar ingin mendapat markah aras 4 ataupun mendapat pencapaian skor yang paling tinggi, pelajar perlulah menulis fakta, huraian, contoh dan inference. Jawapan pelajar mestilah lengkap. Rumusannya yang dapat cikgu kongsi hari ini ialah kenal pasti tema sejarah SPM 2021, iaitu terdiri daripada 2 tema dan 7 sub-tajuk yang dibincangkan dalam buku teks sejarah tingkatan 4 dan 5. Kedua, pelajar perlu kenal pasti format pentafsiran kertas 1 dan format pentafsiran kertas 2. Ketiga, pelajar juga perlu mengenal pasti cara pengiraan markah bagi kedua-dua kertas tersebut. Dan untuk makluman pelajar juga, walaupun tidak ada kertas 3, kajian kes wajib dijalankan pada peringkat sekolah dan markahnya
bolehlah dimasukkan dalam markah PBD murid. Itu saja yang dapat cikgu kongsi berkaitan dengan format pentafsiran sejarah kertas 1249 KSSM tahun 2021. Cikgu mengharapkan pelajar mendapat manfaat hasil daripada perkongsian daripada cikgu. Cikgu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan jangan lupa subscribe channel Sejarah Cikgu Ida. Terima kasih.